Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya sayangi. Di kesempatan siri yang ketiga ini, saya ingin menyambung tazkirah pendek dengan surah Al-Baqarah ayat 184, yang mana pangkal ayatnya telah pun saya jelaskan pada siri yang kedua. Sambungan daripada itu ialah فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Sadaqallahul Azim. Ada lagi sikit ayatnya yang di hujung, tetapi kali ini saya ambil yang ini sahaja. Maksudnya, dan sesiapa di kalangan kamu yang sakit ataupun dalam keadaan dia bermusafir, maka hendaklah dia kira harinya dan dia gantikan pada hari yang lain. Dan sesiapa di kalangan kamu yang merasa berat padanya, maka hendaklah dia bayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Orang yang sakit, hendaklah dia menggantikan puasa yang dia tinggalkan pada hari yang dia telah sembuh. Orang yang bermusafir, hendaklah dia gantikan puasa yang dia tinggalkan pada hari yang dia telah pun sampai ke sesuatu destinasi. Kemudian orang yang berat padanya bermaksud orang yang beriman, yang ada rasa keinginan yang tinggi untuk melaksanakan perintah puasa, tetapi kerana keterbatasan disebabkan oleh keuzurannya, sama ada keuzuran itu kerana dia seorang yang sangat tua, yang tidak memungkinkan tenaganya untuk dia berpuasa, ataupun keuzuran disebabkan kerana sakitnya yang tidak memungkinkan dia untuk sembuh. Maka orang seperti itu, dia boleh membayar fidyah yang wajib ke atasnya dengan memberi makan kepada orang miskin. Dalam hadis sebut, memberi makan kepada orang miskin dengan kadar 1 mud. 1 mud saya anggarkan dalam bentuk beras ialah 600 gram hinggalah kepada 1 kilogram. Lebih kurang itu sahaja untuk satu hari makan orang miskin. Sahabat-sahabat sekalian, meskipun Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan satu kewajipan yang tidak boleh kita lalaikan dalam kita melaksanakan perintah puasa ini, tetapi dalam ayat ini sebenarnya Allah memberikan satu rukhsah ataupun keringanan kepada orang yang sakit, kepada orang yang bermusafir, kepada orang yang dalam keuzuran, untuk mereka menggantikan jumlah puasa yang mereka tinggalkan pada hari yang lain, ataupun untuk mereka gantikan jumlah hari yang mereka tinggalkan untuk membayar fidyah. Di sini sebenarnya dengan sifat Allah yang Al-Basir, yang maha melihat, maka Allah telah meletakkan satu kepercayaan yang penuh kepada hamba-Nya untuk kita sebagai manusia ini mengira sendiri jumlah hari yang kita tinggalkan untuk kita gantikan puasa itu di hari yang lain. Walaupun orang lain tak nampak kita, tetapi kita kena kira sendiri. Kalau kita nak tipu pun boleh, tapi Al-Basir, Allah maha melihat. Dia yang maha melihat dan dia tahu apa yang kita buat. Maka kepercayaan itu mesti kita pegang betul-betul untuk kita laksanakan tanggungjawab kita. Makna yang sebenarnya yang kita nak sebut, yang saya nak sebut di sini ialah sebenarnya Allah ingin mendidik insan ataupun manusia menjadi seorang yang jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah. Bagaimana Allah nak kita terapkan nilai kejujuran yang tinggi apabila kita melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan ibadah terhadapnya. Satu. Yang keduanya ialah Allah ingin mendidik kita supaya kita menjadi seorang yang bertanggungjawab untuk kita melaksanakan segala perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua perkara. Apabila kita melaksanakan dua perintah ini dengan penuh kejujuran, dengan penuh rasa tanggungjawab, maka hidup ini sepenuhnya mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih besar yang dapat kita rasakan melainkan apabila sesuatu itu Allah redha terhadap kita. Kalau kita nak keluar rumah, mak ayah kita tak redha, maka kita rasa tak selesa. Dalam ibadah pun sama, jika kita rasa Allah tidak redha apa yang kita buat, kita rasa kita tak sedap hati. Inilah dia orang yang beriman. Sebab itu nilai kejujuran itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Sebab itu kata orang bijak pandai,
kejujuran sangat mahal harganya. Jujur itu tidak boleh dibeli dengan wang ringgit walaupun dia orang yang kaya. Dan sesiapa yang memiliki kejujuran berarti dia telah sanggup menerima satu risiko. Kemungkinan risiko dia ditipu adalah tinggi kerana dia seorang yang jujur. Dan kejujuran itu mesti dimulakan daripada siapa? Mesti dimulakan daripada diri sendiri. Maka kita kena meletakkan satu nilai kejujuran yang tinggi dalam jiwa kita ini. Apabila kita melaksanakan sesuatu ibadah, maka kita buang segala sifat riak yang ada dalam jiwa kita dengan kita memasukkan sifat keikhlasan, sehingga keikhlasan yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita menghirau sedikit pun orang di kanan kita, orang di kiri kita, di depan kita, di belakang kita yang ada pandangan negatif terhadap kita. Ini sangat penting dalam kehidupan kita dan menjadikan kita seorang yang bertanggungjawab. Sahabat-sahabat sekalian, di kesempatan ini, marilah sama-sama untuk kita tanamkan satu nilai kejujuran yang tinggi dalam diri kita. Dan kita letakkan dan kita hadirkan satu rasa tanggungjawab dalam ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang paling tinggi. Mudah-mudahan dengan kita meletakkan tempat yang paling tinggi itu, Allah memberikan keberkatan dan Allah melimpahkan kerahmatan di dalam kehidupan kita. Sekadar itu saja untuk pertemuan pada kali ini. InsyaAllah kita sambung di lain kesempatan pada siri yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.